Assalamualaikum geng. Alright, dalam video kali ini aku nak sembang dengan korang semua tentang perjumpaan Upper Moon Demon. Okay, kalau korang masih ingat, di episod terakhir Kimetsu no Yaiba Season 2 Entertainment District Arc ada ditunjukkan satu scene di mana Akaza ni dia telah dipanggil ke headquarters dorang, iaitu Infinity Castle. Dan Akaza kata ada satu sebab je kenapa dia dipanggil ke Infinity Castle ni, dan ianya disebabkan kematian Upper Moon Demon, salah satu Upper Moon Demon. Okay, so dalam video kali ni aku nak cerita dengan korang lah berkenaan meeting tu dengan details. Okay, so kalau korang yang tak nak terkena spoiler, boleh skip lah video ni. Tapi untuk korang yang nak tahu juga meeting tu pasal apa, tak sanggup tunggu season 3 yang mungkin keluar tahun depan lagi. Okay, jom kita start. So perjumpaan diorang ni bermula di mana Akaza lah yang telah tiba di Infinity Castle dan dia nampak Nakime, iaitu Biwa Demon. Nakime lah yang panggil diorang semua ni ke Infinity Castle. Bila Akaza nampak Nakime yang berada di depan mata dia, dia bagilah jelingan yang tajam dengan Nakime. Dan Gyoko juga, iaitu Upper Moon Demon yang kelima, dia start munculkan diri dia dari sebuah pasu. Dan Gyoko keluar dari pasu dia. Lepas tu dia tanyalah kabar Akaza, macam mana Akaza sejak 90 tahun diorang dah tak berjumpa. Okay, tu last meeting diorang lah 90 tahun yang lalu. Lepas tu Hantenko pula, iaitu Upper Moon Demon yang keempat, dia menyampuk lah dan dia perbetulkan Gyoko. Dia kata bukan 90 tahun yang diorang berjumpa, tapi dah 113 tahun sejak pertemuan Upper Moon Demon. So Akaza ni dia tanyalah dengan Nakime di mana Muzan. Muzan dah sampai atau belum? Jadi Nakime ni dia kata Muzan belum sampai lagi. So Akaza dia sambung balik tanya Nakime. Dia tanya di mana pula Upper Moon yang pertama? Mustahil dia dah dibunuh. So belum sempat Nakime jawab pertanyaan Akaza, Doma iaitu Upper Moon Demon yang kedua secara tiba-tiba berada di sebelah Akaza. Dan Doma ni dia letakkanlah tangan kanan dia di sebelah bahu Akaza, macam member lah dengan Akaza ni kan. Jadi Doma ni pun dia tanya jugalah kabar Akaza. Lepas tu dia kata yang dia ni bimbang dengan Akaza, dia tak nak pun Akaza mati, and so on lah. Dia act macam dia ni rapat dengan Akaza sambil senyum-senyum gitu. Lepas tu Gyoko yang nampak Doma ni tiba-tiba berada di sebelah Akaza, dia pun terkejut lah juga nampak Doma kan. So Doma ni dia tegur lah Gyoko. Dia pun tanya sekali kabar Gyoko. Lepas tu dia kata dengan Gyoko yang pasu Gyoko sekarang ni nampak cantik. And then dia bagi tahu jugalah yang pasu yang Gyoko pernah bagi dengan dia tu dulu, dia dah tanamkan kepala perempuan di pasu tu untuk decoration. Jadi Gyoko ni pun dia kata lah, kalau kau tanam kepala perempuan mana boleh tumbuh kepala tu. Tapi aku suka idea kau tu. Jadi Doma ni pun dia senang lah kan dengar kata-kata Gyoko. Dia pun invite lah Gyoko untuk datang ke tempat dia lain kali. Jadi Akaza ni dia annoyed dengan perlakuan Doma. Dia suruh Doma ni alihkan tangan dia. Tapi Doma ni masih letakkan tangan dia di bawah Akaza, sampaikan Akaza tumbuk muka Doma. Lebih tepat di bahagian mulut dia lah, sampaikan mulut Doma ni musnah, hancur. Jadi sebabkan tumbukan Akaza. Dan Hantenku yang nampak kejadian tu pun dia ketakutan lah nampak. Dan Doma pula tanpa ada rasa apa-apa, dia dengan mudah dia regenerate balik muka dia yang dah musnah tu. Lepas tu dia senyum dan dia katalah dengan Akaza, tumbukan yang bagus. Kau dah bertambah kuat kah sejak kita berjumpa last time Akaza? Lepas tu Akaza yang dengar sindiran Doma ni, dia naik angin lah. Lepas tu kepala dia ni berurat sebab tahan marah dia ni dengan Doma. Dan Nakime dia jawablah pertanyaan Akaza. Dia kata yang Upper Moon pertama dah sampai. Dan Upper Moon pertama lah yang duluan sampai di perjumpaan diorang ni. Dia dah berada di
tempat dia untuk waktu yang lama. So Akaza ni terkejutlah dengar yang Apemon pertama rupa-rupanya dah sampai, sebab dia tak perasan pun keberadaan Apemon yang pertama, iaitu Kokushibo. Jadi bila Akaza tengok tempat Kokushibo ni, dia perasan lah yang memang Kokushibo dah berada di tempat dia. Dia duduk je dekat situ tunggu kedatangan Muzan. Dan beberapa waktu pula begitu, dia kata yang Muzan dah sampai. Dan betul lah, Muzan memang dah sampai. Dan Muzan ni berada di atas diorang dalam keadaan terbalik. Okay? Structure Infinity Castle ni macam mess up lah. Okay? Gravity bukan setakat di bawah, di mana-mana pun boleh ada kalau Nakime yang kontrol. Okay? Jadi Muzan masa tu berada di atas bahagian Infinity Castle. Nampak macam terlangkup lah Muzan ni, tapi dia steady je berdiri dekat situ. Dan Muzan ni, dia tengah macam buat satu eksperimen di meja dia. Dan Muzan mulakanlah perjumpaan diorang tu. Dan perkataan pertama Muzan, dia kata yang Gyutaro dah mati. Sekarang ni hierarki Apemon dah macam lemah lah, macam tu. Okay? So Doma yang nampak keberadaan Muzan ni, dia pun start lah tegur Muzan. Dia tanya dengan Muzan, apa kabar, apa semua tu kan. Okay, jadi lepas Doma dengar perkataan Muzan, jadi dia minta maaf lah dengan Muzan, sebab dia kata dia yang perkenalkan Gyutaro, tapi end up Gyutaro ni useless dengan Muzan. So Doma ni dia expect yang Muzan akan bagi punishment lah konon dengan dia kan. Dia tanya dengan Muzan, apa yang Tuan Muzan akan buat dengan saya? Ambil mata saya keluar kah? Doma masa tu memang sambil senyum-senyum lah, okay? Dia nampak creepy lah dekat situ. Lepas tu Muzan ni dia balas balik lah perkataan Doma. Muzan kata yang dia tak perlukan pun mata dia. Dan dia memang dah agak Gyutaro ni akan mati sebabkan Daki tahan diri dia. Dan Muzan kata Gyutaro boleh menang kalau dialah yang awal-awal berlawan dengan diorang Tanjiro dengan Tengen. Gyutaro boleh racun diorang Tengen dengan Tanjiro ni dari awal perlawanan. Jadi diorang ni boleh mati, tapi dia tak kisahlah apa yang terjadi lepas kematian Gyutaro tu. Dan Muzan ni pun dia sambung lagi lah yang dia frust betul dengan Apemon ni, sebab keluarga Ubuyashiki ni tak pernah dijumpa. Sama juga dengan Blue Spider Lily yang diorang cari selama beratus-ratus tahun, tapi sampai sekarang belum lagi dijumpa. So Muzan ni marah lah, kenapa selepas beratus tahun pun diorang tak jumpa lagi benda tu. Dan dia tak tahu apa kewujudan Apemon ni semua. Jadi Apemon ni pun diorang dah perasan kan Muzan marah dengan diorang. Yang first kali untuk minta maaf Hantengo lah. Okay, Hantengo dia tunduk, dia minta maaf dengan Muzan. Lepas tu Akaza pula dia tunduk, tapi dia just diam. Kokushibo pula dia tak mampu kata apa-apa lah. Dia just kata Ubuyashiki pandai sembunyikan diri. Lepas tu Doma pula dia kata dia sendiri pun bukannya pandai buat kerja detektif, apa yang dia boleh buat. Diorang semua ni tak ada alasan lah. Tapi ada satu demand, iaitu Gyoko. Okay, dia ada satu informasi yang boleh buatkan Muzan ni semakin dekat dengan cita-cita dia. Dan secara tiba-tiba kepala Gyoko ni dia berada di tangan Muzan. Okay, Muzan ni dengan sekelip mata dia terus snatch kepala Gyoko ni. Dan Muzan ni katalah dengan Gyoko yang satu benda dia benci adalah perubahan. Apa-apa jenis perubahan lah, perubahan dari badan ke atau keadaan, perubahan dari emosi. Dan kebanyakan benda-benda yang melibatkan perubahan ni adalah satu bentuk kelemahan. Apa yang dia suka adalah permanence ataupun ketetapan, satu benda yang tetap. Dan dia kata kalau ada satu benda yang tak pernah berubah untuk selamanya, benda tu adalah benda yang sempurna. Itulah ikut kata Muzan. Jadi Muzan marahlah dengan Gyoko. Dia kata kau jangan bagi aku informasi yang kau sendiri pun belum confirmkan lagi. So dia pun jatuhkan kepala Gyoko ni. Dan lepas kepala Gyoko ni jatuh, Muzan sambung balik lah. Dia kata yang kamu semua ni kena berkhidmat dengan aku dengan lebih kuat. Okay? Kalau kamu mati untuk aku pun tak apa, yang penting kamu berkhidmat untuk aku. Dan aku rasa aku dah manjakan kamu semua just because kamu ni Apemon. Dan kata-kata terakhir Muzan, dia suruh Gyoko ni confirmkan dulu informasi dia tu dan suruh dia bergerak dengan Hantengo. Lepas habis perkataan Muzan ni, tiba-tiba bilik yang di tempat Muzan tiba-tiba tertutup. So
Han Tengu ni pun dia tunduk lah dan dia terima arahan Muzan. Gyoko pula dia masih dalam keadaan terkejut sebab dia tak habis kata lagi. Dia tak habis kata apa-apa pun dengan Muzan, tapi Muzan just ignore Gyoko macam tu je. Jadi lepas tu Doma ni pun dia pergilah ke arah Gyoko, and then dia tanya dengan Gyoko apa informasi dia ada. Dia pun mau pergi situ juga dengan Gyoko. Dan Akaza ni yang memang marah, memang tak puas hati dengan Doma, dia dengan cepat dia terus pukul kepala Doma ni sampaikan kepala Doma musnah. Yang tinggal cuma mulut dia. Dan dia katalah dengan Doma, ada Muzan bagi kau arahan kah? Kau belah dari sini sekarang? Begitulah, okay? Dan lepas Akaza musnahkan kepala Doma, at the same time, tangan dia yang serang Doma tu telah terputus. Dan bila Akaza nampak tangan dia yang dah terputus tu, dia pun terkejut lah macam mana tangan dia ni terputus secara tiba-tiba. Dan disitulah Kokushibo dia dah berada di sebelah Akaza dan dia yang potong tangan Akaza tu. So Kokushibo yang nampak aksi Akaza pukul kepala Doma tu, dia pun bengang jugalah dengan Akaza sebab Akaza ni dah melebihi batas, okay? Jadi Kokushibo ni dia jenis yang sukakan macam, dia bukanlah jenis yang damai juga, cuma Kokushibo ni dia jenis sukakan orang yang ikut hierarki lah macam tu, okay? Macam dia kan Upper Moon yang 1, lepas tu Upper Moon 2, Upper Moon 3. Dia nampak yang Akaza ni biarpun dia Upper Moon 3 tapi kurang ajar dengan Doma yang Upper Moon 2. So dia tak sukakan benda tu. Dia anggap benda tu macam mengganggu hierarki dorang. So Doma ni pun lepas kena pukul oleh Akaza, kepala dia pun regen balik macam biasa. Dan dia katalah dengan Kokushibo yang dia tak kisah pun Akaza buat begitu dengan dia. Jadi Kokushibo kata dengan Doma, bukannya dia ni cuba try untuk backup Doma, tapi dia ada masalah dengan Akaza ni yang mengganggu hierarki diorang. Kokushibo kata dengan Akaza, kalau kau betul-betul tak puas hati dengan Doma, kau cabarlah Doma ni, kau berlawan dengan dia dan kau ambil alih tempat dia. Tapi Doma dia menyampuk lagi dekat situ. Dia kata dengan Kokushibo, mustahil yang Akaza boleh menang lawan dia ataupun dengan Kokushibo, sebabkan dia ni jadi demon selepas Akaza. Tapi even though dia jadi demon lepas Akaza, dia naik ke rank Upper Moon 2 lagi duluan. Akaza ni dia masih lagi stay sebagai Upper Moon 3. Jadi dia tahulah benda tu masih buatkan Akaza marah. Jadi Akaza yang dengar je Doma ni hina-hina dia, makinlah dia marah. Tapi dia just tahan kemarahan dia tu sebab Kokushibo ada di sebelah dia. Dan Doma ni sambung lagi lah yang dia sengaja tak elak serangan Akaza tu sebabkan dia rasa seronok. Dan itu cara dia untuk berkawan lah dengan Akaza, lebih kurang begitu. So Kokushibo ni dia tanya lagi Akaza satu kali. Dia tanya, kau fahamkah apa yang aku cuba sampaikan dengan kau ni? Lepas tu Akaza balas lah, aku faham, aku pasti akan bunuh kau nanti. Jadi Kokushibo yang dengar Akaza cakap begitu, dia wish luck lah dengan Akaza, and then dia terus belah daripada situ. Dan Doma pun dia cakap lah, dia ucap selamat tinggal lah dengan Kokushibo. Jadi lepas Doma ni ucapkan selamat tinggal dengan Kokushibo, dia try lagi balik lah sambung bercakap dengan Akaza. Tapi Akaza ni pun dia dengan cepat dia terus melompat keluar dari Infinity Castle. Dia terus tinggalkan Doma. And then Gyoko pula, dia minta lah dengan Nakime untuk keluarkan dia dengan Han Tengu. Lepas tu Doma ni pun dia masih lagi lah, dia insist untuk ikut. Tapi sebelum sempat dia minta Nakime bawa diri dia pergi dengan Gyoko dengan Han Tengu, dia terus transfer keluar Gyoko dengan Han Tengu. Tinggallah Doma sendirian di tempat meeting tu. Lepas tu Doma ni try pula lah bawa bercakap dengan Nakime, tapi Nakime pun tak nak dengar cakap Doma. Lepas tu dia lagi yang transport Doma ni balik ke tempat asal dia. Jadi Doma ni macam sedih sikit lah, okay? Tiada orang mau layan dia. Dan bila dia balik ke tempat dia juga, at the same time dia punya pengikut ni bagi tahulah dengan Doma yang dia punya pengikut lain dah sampai untuk meeting dorang. So Doma ni pun dia sarungkan lah dia punya kira macam mahkota, okay, ke kepala dia. Dan dia suruh bawa pengikut-pengikutnya ni masuk ke tempat dia. Dan lebih kurang begitu sajalah
Alright, untuk perjumpaan Apa Mundiman. Thank you very much for watching. Keep supporting Manpan Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.